kurang. Yang mula-mula sekali saya nak tolong ceritakan sikit tentang kenapa you tulis buku you, and kalau boleh sikit cerita sikit highlight tentang buku you itu. Boleh? Okey, Silakan. baiklah. Okey, saya sama belajar dah lepas lebih 10 tahun yang dulu di negara Jepun selama 5 tahun. Okey, jadi saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terpilih untuk pergi ke negara Jepun. Pada mulanya saya rasa macam berat juga sebab bidang saya asalnya diploma dalam pengajian sains. Lepas tu saya ditawarkan untuk ke Jepun tukar bidang. Jadi mula-mula rasa berat. Rupa-rupanya dengan saya beralih kepada bidang linguistik ni, saya belajar banyak benda di Jepun. Terlalu banyak lah. Jadi kalau nak kongsi malam ni memang tak cukup. Itu pengalaman lah selama, tu baru 5 tahun ni, kalau lama lagi mungkin ada banyak lah. Jadi apa yang saya nampak dekat Jepun ni ada banyak keunikan. Yang pertama, kenapa saya nak tulis buku ni? Ni Kembara Bumi Sakura ni. Yang pertama sebab nilai ilmu yang saya belajar Jepun ni lebih kurang RM700,000 Malaysia. Kerana apa? Kerana saya ditaja oleh kerajaan Malaysia untuk ke Jepun. Saya kira lebih kurang 5 tahun tu kerajaan habis lebih kurang RM600,000 Malaysia. Yang kedua, saya sambung master pun ditaja KPM, lebih kurang habis 100,000. So nilai 700,000 tu kalau saya tak berikan sesuatu, tak menghargai, saya rasa macam rugi. Sebab pengalaman tu boleh lupa kan, jadi kita kena bukukan. Yang pertama sebab nilai wang. Daripada mana kerajaan dapat? Salah satunya sumber daripada cukai yang tuan-tuan dan puan-puan bayar. Saya penghargaan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, saya nampak budaya Jepun ni sangat unik yang mesti dikongsikan. Saya tak boleh nak bercakap dengan semua orang sebab kita tak dapat nak jumpa semua orang kan. Jadi dengan cara saya menulis buku ni, dia boleh menjadi satu benda yang berpanjangan yang boleh dibaca dan sebagainya. Yang ketiga, saya nak tambah ilmu lah, nak tambahkan rujukan di Malaysia berkenaan dengan negara Jepun. Yang ini saya tulis based pada saya punya experience ya, daripada pengalaman yang saya lalui sendiri, iaitu 5 tahun belajar di Jepun. Dan saya pernah bekerja di syarikat Jepun selama 3 tahun semasa saya belajar di sana lah. Okey, yang terakhir untuk reward diri sendiri. Maknanya saya menulis sendiri, saya hadiahkan kepada diri sendiri sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak saya, untuk cucu cicit saya. Bila saya rindu, saya buka. Sebab hampir 99% gambar-gambar dalam ni semua adalah hasil daripada gambar yang saya ambil sendiri. Saya ingat balik prosesnya. Dan saya alhamdulillah syukur pada Allah, walaupun saya dah belajar lama kat sana dan saya boleh tulis balik tahun lepas. Buku ni baru diterbitkan tahun lepas. Hasil, kenapa saya boleh ingat semua hasilnya, masa saya belajar kat Jepun dulu, tahun akhir saya dah tak ada kelas sangat, cuma siapkan tesis. Saya ambil masa tahun keempat, saya siapkan 5 buah buku. Saya tulis semua catatan-catatan saya di Jepun, buku bergambar. Contoh saya tunjuk sikit tu Zaila ya. Daripada situlah saya kumpul apa yang berlaku kat Jepun semua sekali, semua kat sini. Sebab tu saya ingat sebab saya jenis suka kumpul data-data dokumentasi. Jadi daripada apa yang saya hasilkan dulu, saya ingat balik, maka terhasillah buku ni. Niat saya untuk berkongsi pada masyarakat. Itu sahaja. Buku ni dalam dia ada 4 bab ya doktor. Bab pertama, saya ceritakan berkenaan negara Jepun. Nihon Jijo berkenaan negara Jepun, macam mana negara Jepun dari aspek yang saya nampak, dan saya tambah sikit knowledge dari segi geografi dan sebagainya. Kemudian saya kongsikan lebih kurang ada 36 sekase. Sekase ni maksudnya kehidupan di Jepun, daily life yang saya nampak unik dari segi aspek kebersihan, disiplin dan sebagainya. Kemudian bab ketiga saya bagi bonus how to go to Japan. Maksudnya saya bagi satu guide macam mana nak pergi Jepun. Dengan ada buku ni kan boleh pergi Jepun sendiri. Macam mana nak beli tiket, macam mana nak tempah hotel, macam mana nak berhubung dengan pihak hotel dan sebagainya, semua ada. Dan bab yang terakhir, bab keempat, saya kongsikan pengetahuan asas bercakap Jepun. Macam mana nak bercakap Jepun. Kalau pergi Jepun tersesat, macam mana nak cakap. Dalam ni ada semua asas perbualan. So buku ni 4 in 1. Semua ada. Travel guide, info, bahasa Jepun, semua adalah saya sekalikan. Itu saja berkenaan dengan buku ni. Buku ni baru diterbitkan tahun lepas pada bulan 8 dan sekarang ada juga di Perpustakaan Negara Malaysia. Itu saja ya. Okey, dah ramai dah ni ya. Kita nak dekat ke 90 orang dah join. Selamat datang kepada yang baru join. Tana Lacemi, Noraida, Baba, Anissa, Rafida, Dr. Razak pun ada, kawan kita Tan Lee Kim, Izmi, tolong beritahulah anda daripada mana ya. Dia kata suara dah semakin okey. Oh ramai. Okey, ada yang tanya ni nak beli kat mana buku? Macam mana nak jawab tu? Silakan sebelum kita. Okey, buku ni saya tak ada jual di kedai-kedai. Saya biasanya bawa masa saya bagi ceramah kat luar lah. Saya kadang-kadang dipanggil untuk bagi motivasi. Terutamanya saya dipanggil oleh pelbagai institusi. Banyak tajuknya adalah berkenaan dengan
transformasi diri, budaya Jepun dan sebagainya lah. Jadi saya bawa masa saya bagi ceramah lah. Kalau Kalau nak order boleh hubungi lah. saya. Boleh hubungi saya nanti dekat akhir sekali saya bagi email saya. InsyaAllah. Okey. Ya. Nak PM saya pun boleh. Saya pun agent. Hal. Okay. Sebelum tu, Okay. saya nak ucap terima kasih pada Dr. Zaila kerana sudi menjemput saya sebab saya rasa berdebar-debar juga sebab bukan calang-calang orang yang sedang moderator saya ni seorang pensyarah yang cukup hebat, jadi saya rasa macam kerdil lah bila bersama beliau pada malam ni. Dan terima kasih pada semua. InsyaAllah apa yang saya kongsikan pada malam ni insyaAllah dapat sebanyak memberi manfaat bersama kita lah. Ya, insyaAllah. Okay. Saya memang perhati je ya. Perhati siapa yang hebat-hebat tu memang saya nak bawa masuk lah. Saya sikit tak nak hebat, saya biasa-biasa. Kita tengok sebab kalau saya bercerita dengan dia, Cik Sare ni, kalau bercerita dengan dia bukan main semangat lagi. Kami berdua ni memang motivator kan. Kita ni memang bila motivator, jumpa motivator, susah nak berhenti. Boleh bercakap macam-macam aspek kita bercakap kan. Gabungan ilmu, gabungan idea. Saya banyak macam-macam kisah yang diceritakan. Kalau boleh apa yang you cerita pada saya dulu, Sare, saya nak you cerita pula kepada viewers, followers saya ni di YouTube dan juga di di Facebook page saya. Alright? InsyaAllah. Okey, Duyung kata jual lah online katanya kat Shopee. Tu dia. Boleh. Idea yang menarik. Saya rasa macam nak mulakan juga sebab saya baru habis cetakan pertama, nanti saya nak buat cetakan yang kedua insyaAllah. Ya, cetakan kedua akan dekat. Okey. Alright, kita tahu kan negara Jepun ni satu ketika dulu kita Tun M pernah buat dasar pandang ke timur. Of course ada perkara, sudah pasti ada sebab mengapa ada dasar pandang ke timur itu, dan you sendiri dah duduk di sana 5 tahun, pastinya you tahu apa yang bestnya tentang kehidupan di Jepun ni yang boleh kita applykan kat sini. Kalau you boleh share sikit highlight yang menarik, apa yang best sangat kat Jepun tu. Sampai satu ketika ramai yang dihantar ke Jepun. Sebenarnya dihantar tu dan balik you kena kongsi. Dengan adanya alam maya ni sebenarnya perkongsian you akan reach lebih ramai lagi di luar sana. Silakan. Sare, silakan. Terima kasih. I love this question. Okey, nak pasang PowerPoint ke? Dah pasang. Okey. Alright. Okey, saya kongsikan doktor ya. Okey, Jepun ni saya rasa semua orang maklum kan, bila sebut Jepun sahaja, dalam minda kita akan terfikir benda-benda yang positif, benda-benda yang wow, terlalu banyak kan. Okey, ada banyak. Dalam buku saya saja, saya senaraikan lebih kurang 36 yang saya nampak saya rasa yang perlu kita belajar, iaitu cara hidup, kehidupan harian, daily life ya. Okey, kat sini saya pilih 7 perkara yang saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, aspek kebersihan, bersih. Yang kedua, dari segi budaya hormat. Ini antara amalan-amalan baik lah ya, budaya hormat. Yang ketiga, patuh kepada undang-undang, patuh kepada arahan. Yang keempat, saya nampak yang menariknya ialah servis dia, terutama dekat mall dia, dekat pasar raya ya. Lepas tu yang kelima, semangat. Macam mana semangat dia, semangat kerjasama, semangat cintakan negara, semangat dalam membuat kerja, semangat dalam berpasukan, dalam bersukan. Kemudian yang keenam, berdikari. Ya, Jepun dilatih daripada kecil untuk berdikari, sebab itulah dia boleh ke mana-mana dengan sendiri, dia boleh buat kerja sendiri ya. Dan yang terakhir yang saya nampak bagusnya Jepun ni ada budaya membaca. Nanti saya kupas satu-satu ya. Kita pergi yang pertama. Okey, cuba lihat gambar ni ya. Negara Jepun dikenali antara negara yang bersih di dunia. Saya nak kata sangat bersih tu mungkin pandangan saya di bahagian Saitama tu okeylah, bersih juga. Dan saya rasa hampir semua kawasan di Jepun bersih. Ya, bersih. Susah nak jumpa. Kalau kita pergi kat kawasan kampung-kampung pun boleh nampak dia punya sungai, dia punya parit pun jernih, sampaikan ikan pun boleh nampak ikan koi ya. Okey, kemudian kita tengok ke sini, saya tunjukkan gambar. Ini gambar saya ambil sendiri. Tengok dalam Densha ni kereta api. Tengok, bersih kan? Luas. Okey, kemudian tengok. Bersih, keindahan. Ini universiti saya belajar dulu, Bunkyo University ni. Di depan universiti saya, tengok. Orang ramai boleh beristirahat santai ya, berhanami, iaitu melihat bunga sakura ni ya. Okey, kemudian kita lihat ni. Bila sebut bersih ya, bersih bermula di rumah. Tengok tandas ya. Ni tandas rumah mak angkat saya di Tochigi. Yang ini tandas rumah sewa saya masa di Jepun. Siap ada kapet Dr. Zaila. Dr. Zaila nak gunakan ada kapet dia, kena hati-hati. Okey, tengok ya. Bila sebut pasal aspek bersih, nampak tak orang Jepun pakai baju kemeja dan sebagainya, bermakna dengan memakai pakaian bekerja bukan alasan untuk tidak boleh
menyapu sampah dan sebagainya. Ini menjadi amalan mereka. Bukannya tunggu kena pakai baju t-shirt baru nak adakan gotong royong. Bukannya bila kita sebut jom kita gotong royong bersihkan pejabat kapur, besoklah tunggu pakai t-shirt. Tidak. Di Jepun menjadi budaya ya, pakai baju kot ke apa ke, mereka tetap melakukan kebersihan. Dan tengok lori Jepun ya, lori sampah. Bersih kan? Kita nak buang sampah pun segan ya. Aspek kebersihan ni Jepun memang sangat cerewet ya doktor dengan sampah, sebab sampah kalau tak dibuang mengikut spesifikasi, tak diseparatkan mengikut jenis yang boleh apa orang kata kitar semula dan sebagainya, sampah kita tak akan diambil oleh pakcik lori tu. Di Jepun ya, orang-orang yang pekerja lori ni smart ya, dia pakai baju uniform smart, dia ambil. Jadi kalau sampah-sampah kita dibuang kotor, sampah tu memang dah kotor, tapi kalau kita tak bungkus dengan cantik, dia takkan ambil. Sampah pun kena cantik Kena cantik, dibungkus cantik. Saya pernah di Tokyo masa tu baru setahun di Tokyo, belum mahir sangat pasal peraturan Jepun. Saya pernah buang sampah. Bagi saya dah separate, tak tahu mana silap dia. Sampah yang saya dah buang hari semalam tu, besok pagi ada depan pintu rumah saya. Dia siap tulis nota dalam bahasa Jepun, tolong ikut undang-undang Jepun. Sejak itulah saya rasa macam berhati. Saya tahu apa silap dia dan saya pun terfikir sampai sekarang, macam mana mereka boleh tahu tu sampah saya. Tak tahulah, mungkin ada CCTV ke apa ya. Kat sana ya. Okey, yang kedua, saya suka budaya menghormati dia, respect. Tengok ni gambar saya bawah ya. Yang hitam ni saya lah, yang gelap ni. Okey, ni gambar saya bertemu dengan saya punya dekan dan bekas pensyarah saya. Tahun lepas saya pergi buat kunjungan. Okey, yang ini tengok budaya dia dalam kelas, bila dia berjumpa dia tunduk. Dia tak ada budaya salam ya. Dia tak ada budaya sentuh. Jadi kalau pandemik COVID ni sesuai lah dengan budaya Jepun. Dia tak ada budaya sentuh. Sesuai. Dia orang dah amalkan budaya tak bersentuh. Dia tunduk ya. Semakin tunduk, semakin hormat. Contoh kalau anak murid kadang-kadang nak minta cikgu markah ya, Dr. Zaila, markah saya 79 cikgu, satu lagi. Dia makin tunduk. Makin tunduk dia tunjuk macam tu kan. Okey, itu budaya hormat ya, hormat junior, hormat senior, cikgu baru hormat cikgu lama, macam mana guru bercakap dengan pengetua, dia ada budaya hormat kat situ. Bukan setakat tunduk ya, dia orang pun ada macam darjah buka mulut dia, macam mana senyuman, semua ada dia punya budaya-budaya dia. Okey, kemudian ni, mematuhi peraturan. Orang Jepun tadi seperti saya cakap tadi, dia cerewet bab sampah ya, tengok dia ikut undang-undang. Kalau pergi ke Jepun, kita susah nak cari tong sampah doktor. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita susah nak cari tong sampah. Okey, lepas tu dah susah cari tong sampah. Sampah pun kita susah nak nampak. Kalau ada, bagi saya lah, kalau sesuatu tempat tu contohnya di Tokyo, kalau ada sampah banyak kawasan tu, saya berpendapat kemungkinan ramai foreigner. Sebab kalau Jepun sendiri dia takkan buat macam tu. Ni, sampah nampak. Dia susun, dia buang. Dan dia ada kalender sampah kalender setahun. Minggu, bulan dan setahun. Kalau seminggu hanya 2 kali sahaja sampah yang sisa-sisa buangan ni boleh dibuang. Kalau terlambat buang, so kena tunggu minggu depan. Simpan dalam rumah. Dia ajar kita disiplin ya. Okey, mematuhi peraturan undang-undang. Sebab itulah bila mereka dah patuh undang-undang di negara mereka apa semua, mereka bawa budaya ni ke negara lain. Kan? Mereka tak boleh tengok sampah merata-rata. Tengok kalau dia tengok pertandingan bola sepak, mereka akan kutip sampah selepas pertandingan tanpa disuruh. Sebab budaya ni dah terpatri di hati. Bukan sebab mereka nak glamour ke apa, memang dah terbiasa. Kita yang nampak je, wow, orang Jepun rajin. Apa tak, memang budaya itu dah dididik daripada kecil. Ya. Okey, kemudian yang terusnya ni mematuhi peraturan. Ni rakan-rakan saya daripada IPG Sarawak masa saya bawa kembara ke Jepun 2 tahun lepas. Kalau naik eskalator pun dia orang ada peraturan ya. Kalau di Tokyo penuhkan sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni untuk orang rush, orang laju, speed. Okey, kalau di Kyoto sebelah kanan, sebelah kiri ni kosong. Macam tu. Kan? Tengok, maknanya diorang alert, diorang faham apa fungsi eskalator tu sebenarnya untuk mempercepatkan kan. Okey, maknanya mereka alert dengan kepentingan orang lain. Okey, next, peraturan. Tengok, ni gambar saya rakam masa musim panas di Tochigi. Tengok, mereka beratur panjang, tak kisah tua atau muda, mereka setia menanti. Bas ni datang setiap 20 minit. Tapi boleh beratur panjang dalam panas. Tak ada yang mengeluh. Sebab dah terbiasa dengan undang-undang. That's why saya ambil gambar ni, saya rasa saya akan sharekan nanti satu masa nanti. Alhamdulillah Allah makbulkan niat saya. Okey, tengok yang sebelah kanan ni. Tengok dia tulis onegai inu no fu wa mochi kaite ne. Minta tolong sila bawa balik tai anjing. Di Jepun menjadi kesalahannya kalau bela anjing tu berak, najis ni dibiarkan macam tu. Mungkin kena saman kalau dapat ditangkap lah kan. Saya pernah nampak depan mata saya sendiri. Cuma saya tak sempat rakam ya. Memang orang Jepun saya nampak anjing dia berak. Lepas dah keluar najis tu kan, saya nampak dia ambil tisu, dia cuit najis tu, dia masukkan dalam plastik, diikat masuk dalam beg. Kemudian saki-baki najis tu dia boleh siram dengan air. Jalan. Saya rasa
Dahsyat. Kalau kita bela kucing agak-agak kita buat macam tu tak? Jadi kat situlah maknanya mereka tahu, mereka utamakan alam sekitar, mereka mematuhi peraturan. Peraturan yang simple macam tu baru mereka boleh ikut ya. Okey, seterusnya ialah servis pelanggan. Ni saya nampak tak saya ni? Nampak tak Dr. Zaila? Ni Sari Sensei jual sayur. Ni saya bekerja di kedai kombini. Okey, servis pelanggan dia boleh saya katakan tip-top lah, terutamanya di pasar-pasar raya ya, di mall, layanan di hotel ya. Mereka layan, kita masuk saja ke pasar raya dengan senyuman, irashai mase, dozo gori kudasai mase. Bila pelanggan datang ke kaunter, kita kena senyum, kena pandang mata dia, kena senyum. Selamat datang, ya tuan silakan. Bila kita bawa bakul ya, kita sahkan. Tuan beli 4 barang ya, iteng, niteng, santeng, yonteng ya. Kita pun dia macam ada akad ya. Kita pun mengiyakan. Okey, semua sekali tuan RM12. Dia tegak, dia letak tangan macam ni ya. Lepas tu kita pun angguk. Okey, kemudian kita bagi RM20. Kita bagi RM20. Di Jepun tak ada budaya sambut tangan ya. Dia letak dalam piring. Ya doktor, dia letak dalam piring. Okey, kemudian dia sebut saya terima RM20 daripada doktor. Dia tak betul doktor lah. Saya terima RM20 daripada tuan. Kita pun cakap, hai, ya. Lepas tu dia pulangkan baki, dia tak ada pusing-pusing ya, dia bagi sekali, dia kira sama-sama. Ni baki dia RM7 contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia terus bagi kat kita. Dia tak ada kira pengesahan, dipusingkan balik tak ada. Bermakna dia tunjuk kat kita, dia kira, kita pun ada akad kat situ, baru balik. Tu saya nampak, wow. Wow, servis ni elok, macam sangat-sangat baguslah kalau kita sharekan kan. Okey, kemudian macam saya jual sayur ni kan. Saya jual sayur pun tak boleh diam ya. Sambil-sambil susun sayur tu kena jerit. Irashai mase. Kalau pelanggan datang nak beli contoh nak beli apa tu? Tamanegi apa bahasa Melayu kan? Bawang, nak beli bawang. Saya nak beli bawang. Nak cakap bawang dah habis, tak boleh terus cakap direct. Bawang dah habis. Bawa tunjuk pelanggan, kau cira. Goanai shimasu. Kat sini saya tunjukkan. Tunjuk kat mana tempat bawang tu supaya pelanggan nampak dah habis, baru kita cakap dengan buat wajah muka. Sumimasen, monaku narimashita. Kita buat suara minta simpati. Demo, ashita iparimasu node. Besok ada lagi. Dozo, gori kudasai masih kan. Nanti dia pun akhirnya cakap, okey tak apa. Macam tu. Dan kalau jadi kita yang beli pun tak sama hati nak marah. Ya. Dan kalau dia tanya benda lain sekalipun, kat mana jual lilin ataupun kat mana jual pensel, walaupun bukan tempat department kita kena tunjukkan dengan tangan macam ni ya, bawa dia ke tempat. Itulah dia. Contoh kalau ada tetamu datang ke sekolah kita ya, kita cikgu dengan nak bagi kelas, cikgu pejabat di mana? Kadang-kadang budaya kita kan pejabat di sana. Kita tunjukkan. Seolah-olah kalau budaya Jepun tak boleh, budaya Jepun kena stop, bawakan dia, tunjukkan kat mana pejabat. Sebab bila nanti orang yang datang ke sekolah kita atau ke premis kita keluar, dia telah membuat satu macam kesimpulan baguslah sekolah ni, cikgu dia pimpin sampai ke kelas, bagus sekolah ni. Macam tu. Betapa senangnya Jepun mendidik rakyatnya menjadi duta kecil yang terbaik untuk negara dia. Tengok, dengan mengutip sampah di luar, dengan mengutip apa benda kalau dia pergi negara luar, dia telah mencerminkan orang Jepun ni bagus. Tengok. Maknanya setiap daripada rakyat Jepun ni memang hampir semua dah terdidik dengan budaya ni, dan dia memberi satu pulangan yang besar kepada negara mereka lah dari segi duta kecil. Okey, next Okey, next, tengok sini. Ni, tadi saya kata ya doktor, dia letak dalam piring. Dia kira sama-sama. Ini gambar saya ambil 2 tahun lepas, saya minta izin kat dia, saya nak ambil gambar, saya nak share kat kawan-kawan kat Malaysia. Silakan, dia kata. Saya minta izin ya. Ada gambar saya ambil. Yang ini saya ambil internet lah ni, yang perempuan tengah bungkuk badan ni. Nampak? Makin bungkuk, makin hormat. Ya. Okey, next. Semangat kerjasama. Nampak tak gambar saya ni doktor? Yang hitam ni saya. Ni saya. Okey. Ni sekolah di Jepun. Saya nampak semangat kerjasama ni bukan setakat di sekolah saja, tapi mereka amalkan dalam pelbagai bidang. Contoh bidang sukan. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan bila di sukan Commonwealth, sukan di luar orang Jepun punya semangat, diorang duduk pula dan diorang akan menjerit, gambare, gambate kudasai. Itu semangat. Semangat mereka bekerja sama. Tengok mereka kat sekolah membersihkan, makan pun sama-sama. Di sekolah ya, budaya sekolah rendah mesti makan dengan cikgu dalam kelas. Memang bukan makan semata-mata makan kan. Masa makan ni cikgu akan cerita, cikgu akan ajar cara macam mana nak recycle kotak lepas makan, nak bersihkan apa makanan sihat. Jadi daripada kecil mereka dah didedahkan dengan makanan khasiat, macam mana cara nak bersihkan, kata zekeru ya, macam mana nak buat soji ramai-ramai dengan cikgu. Sebab itulah mereka akan ikut-ikut terbawa-bawa sampai ke usia yang dewasa. Okay, next. Berdikari doktor. Ni gambar saya satu lagi. Ni gambar saya masa bekerja dekat kedai kombini ya, Sankusu. Saya jaga reji. Saya bertuah jaga reji ni memang teruji bahasa Jepun lah. Maknanya saya kena apply. Kan? Pernah ya orang nak beli odeng yang rebus tu kan.
Okey, saya dah cuci sebelum tu tangan saya, dah sanitizer. Lepas tu orang Jepun ni kata moi. Dia kata tak apa, dia keluar. Bos saya tanya, "Sarai tahu tak kenapa dia kata moi?" Tak pastilah sebab saya dah basuh tangan. Baik, bila masa bila saya basuh tangan sebelum tu. Tak boleh. Budaya Jepun you kena tunjuk depan dia. Memang dia tak minta kita kena tunjuk depan. So, kalau tak macam ni dia tahu tangannya bersih. Macam tu sekali. Ni tak apa. Untuk Okey, apa tak? meyakinkan. Ya. Yang berdikari ni daripada kecil lagi anak-anak Jepun dilatih berdikari. Kalau tadika mak ayah hantar, nak pergi tadika Dr. Zaila, nak pergi tadika seawal tu, yang saya maklumlah mereka hampir bawa 3 beg, 3 bungkusan. Beg pakaian, bento dengan air dan juga ada buku sikit lah. Mereka sampai di sekolah akan pakai baju tu sendiri di sekolah, dilatih masa tadika. Maknanya dilatih pelan-pelan berdikari dekat sekolah. Dan satu lagi, kalau di sekolah tadika ni banyak elemen muzik. Seperti saya bagi tahu Dr. Zaila sebelum ni yang saya dipahamkan antara syarat jadi cikgu tadika ni kena pandai main muzik. Dia banyak main muzik. Okey, yang bawah ni apa kena mengena dengan berdikari ialah bila mereka dah terbiasa dididik daripada kecil berdikari, bila masuk universiti, mak ayah biasanya siapkan ataupun menyediakan dana untuk yuran awal-awal saja. Lepas tu, bila masuk universiti, pelajar-pelajar Jepun ni biasanya kebanyakannya akan buat baito. Baito ni kerja part time. Dan mereka majoriti menyewa rumah, nak kata rumah macam bilik lah doktor, dia ada tempat tidur, ada bilik air, ada dapur. Kan? Mereka duduk. Majoriti pelajar-pelajar Jepun memang menyewa seorang-seorang. Itulah maksudnya daripada situ mereka dah mula berdikari ya. Okey, next. Ni budaya seterusnya yang ke-6 tak silap saya. Yang saya senaraikan adalah budaya yang ke-7, membaca. Membaca tengok. Naik kereta api mereka tak ada jiro-jiro, maksudnya memerhatikan orang sangat tak ada. Mereka fokus kepada buku yang mereka bawa ataupun sekarang ni mereka guna handphone lah. Tak tahulah, tak kisah main game ke sebagainya. Dan saya perhatikan ya, kalau mereka beri surat khabar, saya selalu tengok mereka beli surat khabar, lepas baca, mereka tutup, lepas tu letak dekat atas rak dalam pada kereta api tu. Bila orang lain datang dia ambil, dia baca. Dan pernah saya nampak orang Jepun masukkan tangan dalam tong sampah Jepun bersih dia ada recycle dan sebagainya. Dia ambil balik surat khabar tu untuk baca. Wow, saya kata benda ni macam satu budaya yang diorang menghargai benda tu. Ilmu kan? Saya nampak situ dah. Dah senyap naik kereta api Jepun memang senyap. Tak ada orang bising-bising. Tu memang dia punya peraturan lah. Kan kalau kita kadang-kadang foreigner bising-bising kan dia tak pandang, dia kadang-kadang terpaksa. Macam itulah. Kan kita kadang-kadang naik kereta api kecoh kan. Tu beza. Itu antara yang saya nampak 7 perkara yang saya rasa kita kena belajar. Ini contoh gambar saya, kenangan saya belajar di universiti. Ini saya dengan kawan-kawan Jepun. Ini kawan kelas saya. Kami buat kajian masa tu di sastra di luar. Wah, berisi nampak badan tu berisi jugalah. Kan? Saya naik turun. Ni kawan-kawan Jepun saya lah ni. Ni kawan-kawan semua sekarang dah kerja dah apa semua kan. Itulah pengalaman saya yang boleh saya kongsikan. Tu. Okey doktor. Okey. Jadi saya tengok tadi 7 bersih, hormat, patuh, servis, kerjasama, berdikari dan juga membaca. Saya tengok kalau kita tengok nilai-nilai ini dari segi kehidupan yang ditunjukkan oleh orang Jepun, saya tengok ni semuanya sunnah belaka semuanya sunnah Nabi. Memang sunnah maknanya semua perkara-perkara yang sangat dituntut oleh agama kita mereka terus apply dalam kehidupan mereka Yang kita sendiri pun bukan senang kebersihan. Kalau saya tengok macam servis tadi tu, okey, sebagai bisnes ataupun apa saja kita sebagai guru ke, kita kena beri the best service. Do more than what you supposed to do. Dia macam KPI dia tu lebih. Asal tu saya tengok. Doktor, di Jepun masa saya kerja dekat Itoyo Kado, saya kerja dekat syarikat Itoyo Kado. Saya balik pada kuliah, petang-petang saya tu kerja. Sehari sebelum saya mula kerja, diajar satu hari tu hanya budaya ojigi, tunduk kepala. Tunduk saja. Tunduk saja. Irashaimase, arigato. Sampai you dapat menjiwai. Nak sebut arigato gozaimasu tak boleh macam ni. Arigato gozaimasu boleh dengan senyuman. Arigato gozaimasu. Irashaimase. Dozo goryou kudasaimasu. Diajar cara kalau macam saya cakap tadi, kalau benda dah tak ada, dah habis, macam mana kita nak bagi tahu kat dia dah habis tapi dalam keadaan kita nak tarik perhatian dia, minta maaf. Contoh, sumimasen, tamaragi monaku narimashita. Minta maaf dah habis, sumimasen. Cakap minta maaf, lepas tu kita cakap besok dia lagi. Demo ashita mada ippai. Muka kita menunjukkan muka ceria. Mada ippai arimasu node. Dozo goryou kudasaimasu. Apa kita pada kita memang diajar macam mana cara nak attract
perasaan pelanggan. Sebab di Jepun ni ada budaya ya, dia menganggap pelanggan tu sebagai Tuhan. Okey, satu lagi saya nak lupa nak bagi tahu kat doktor, kawan Jepun saya sendiri bagi tahu saya, dalam kepercayaan Shinto. Shinto ni bukan agama, adalah macam dia punya kepercayaan dari segi budaya. Okey, dia kata dalam kepercayaan Shinto mereka, di setiap benda mereka yakin ada Tuhan. Contoh ya, dekat pensil ada Tuhan, dekat laptop ada Tuhan, dekat kawan-kawan ada Tuhan. That's why bila dia bercakap dengan orang dia polite sebab ada Tuhan. That's why dalam tandas dia bersih sebab dia yakin dalam tandas dia ada Tuhan. Ini kawan saya bagi tahu. That's why dia orang ke mana-mana, dia orang tak berani nak mencuri dan sebagainya sebab dia yakin Tuhan tu nampak. Maknanya setiap tempat tu ada Tuhan. Itu yang kawan saya beritahu saya lah. Ya doktor ya. Okey. Okey, saya pun tengok kalau di base di kereta api bawah tanah kan. Tak ada pun perkataan bahasa Inggeris. Semua bahasa Jepun. Tapi yang menariknya, kalau anda berada, walaupun dia ada beribu line ya, dia punya train tu di bawah tanah. Tapi kalau you pergi, walaupun tak ada satu perkataan bahasa Inggeris, you will never get lost. You tak akan sesat. Itu yang mengagumkan saya. Saya pun cuba bila kami break daripada tour dan saya berdua dengan suami. Dan mula-mula saya agak takut juga pasal you tak boleh baca. You don't understand ya. Tapi dengan sebab dia punya orang-orang yang sangat membantu, very helpful, you tanya dan you dapatkan bantuan sangat mudah lah. Dia memang dari segi bantuan dan dari segi direction tu betul. Dia sangat tepat lah. Betul. Very precision kan, precise. Doktor, even mereka tak mahir sangat bahasa Inggeris, tapi mereka sedaya upaya untuk bercakap Inggeris. Kita tengok kesukaan. Maknanya orang yang jual tiket dekat dalam tempat bertutup tu, dia tengok kita salah jalan, dia keluar daripada tempat tutup tu, tempat tiket tu, dia tunjuk bukan situ sini. Jadi itu macam dia bukan saja jual tiket tapi dia do more. Lebih daripada itu. Doktor tahu tak, ada dua amalan Jepun ya. Ni kalau orang boleh take note ya, masuk dalam minda. Ada dua perbuatan sikap orang Jepun yang saya rasa mereka jadi dipandang berkualiti lah. Yang pertama, bila mereka membuat sesuatu, mereka itcon. Maksudnya mencari kesempurnaan. Perfect. Kalau susun buku tu cantik. Kalau buat kereta Toyota, kereta Honda, mereka buat yang secantik, sebaik, seperfect. Itu maksudnya itcon kalau buat kerja. Yang kedua, mereka ada ijtihad. Buat sesuatu benda bersungguh-sungguh. Tolong orang walaupun tak pandai bahasa Inggeris, mereka tolong seboleh-bolehnya. Walaupun itik cakap dengan ayam, akhirnya kita terguide. Betul? Itu yang saya nampak. Itu memang saya kagum lah. Sebab ketika saya pun nak share juga, ketika saya di Disneyland, saya nak mencari tempat solat. Tempat saya tanya orang yang bawa sampah tu. Walaupun dia jaga sampah, dia mencari sampah. Tapi bila saya tanya tempat yang saya nak pergi, dia tiba-tiba yang jaga sampah tu dia akan jadi tour guide. Rupanya dia ada pen, dia ada map, dia boleh pula tunjuk. Dia pastikan kita sampai tempat yang kita nak tu. Dan itu saya rasa. Maknanya dia bukan saja jaga sampah tapi dia boleh do more. Okay? Jadi kalau kita nak cakap tentang budaya Jepun ni memang tak habis lah ya sebab sangat menyeronokkan sebab dia in line dengan apa yang disuruh oleh agama kita kan. Jadi mereka tak tahulah macam mana dia betul-betul dapat menjiwai itu sebab kita rasa macam dalam satu lagi yang saya tengok mesti kejujuran mereka kan. Memang kita tak boleh tandingi lah. Macam kita pun kalau saya pun walaupun tengah malam pergi market nak keluar naik dia punya taksi, saya tak ada rasa takut pun. Tak nervous ya? Tak nervous. Tak ada rasa takut. Macam ketika kalau saya di Mesir, anak saya belajar di sana, daripada hotel ke shopping mall 20 USD. Tapi daripada mall yang kita tahan sendiri tu dia boleh jadi 120 USD untuk balik. Jadi you memang you akan takut. You akan rasa akan ditipu dan sebagainya. Kita tahu kan harganya. Jadi itu saya di Jepun saya tak ada rasa ragu-ragu lah. Jadi inilah perkara-perkara yang saya rasa Jepun yang antara perkara yang kita boleh bawa balik lah dalam budaya kita. Budaya bagus yang kita. Itu tentang kehidupannya Sareh. Itu tentang kehidupan di Jepun. Saya yang mungkin saya tak dapat lihat sebab saya pergi sebagai pelancong. You berada situ 5 tahun mungkin boleh bantu kita. Sehari ni fokus kita di luar sana, kita punya audiens adalah guru-guru. Jadi apa nak minta bantuan Sareh, apa yang you nampak pula amalan di sekolah?
Apa yang bestnya dekat sekolah kat Jepun tu yang mungkin best practice di sekolah itu yang boleh kita apply. Macam apa bezanya pula kan, contoh mungkin you boleh beritahu dari segi subjek yang diambil, apa sebenarnya yang boleh best practice dekat sekolah yang kita boleh apply di Malaysia. Silakan. Okey. Baiklah, saya pun tak ada pengalaman yang banyak di sekolah Jepun sebab masa tu saya pun pergi sana bujang kan, kahwin pun dekat pertengahan dan ada anak pun kecil lagi, tak sempat. Cuma saya berkesempatan beberapa kali pergi ke sekolah. Saya membantu sekolah sebagai volunteer untuk menceritakan budaya Malaysia dan sebagainya, dan saya sempatlah jumpa guru-guru masuk ke kelas. Apa yang saya nampak tu, tengok dalam gambar yang saya tunjukkan ni. Ni gambaran sekolah rendah di Jepun ya. Okey. Yang pertama ialah hampir semua, sebelum saya cerita pasal pendidikan dulu ya. Pendidikan di Jepun lebih kurang Malaysia, pendidikan wajib selama 9 tahun. Ya, iaitu 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun di peringkat sekolah menengah rendah. Lepas tu terpulang mereka nak pergi sekolah tinggi, mereka nak pergi college, ataupun mereka lepas college tu, lepas sekolah tinggi tu mereka akan pergi ke universiti. Tapi yang wajibnya adalah 9 tahun. Okey. Ni yang saya tahulah ya, based pada saya punya pengalaman. Okey, 6 tahun di sekolah rendah. Di sekolah rendah ni banyak memfokuskan kepada pembinaan moral, iaitu dipanggil dotoku. Dotoku ya, sebab ada satu tagline yang saya ingatlah, yang saya nampak dari segi persekitaran Jepun ni. Jepun ni dia bina manusia dulu baru dia bina negara. Maknanya dia bina bangsa dulu, dia kuatkan dulu yang akarnya, dia kuatkan dulu pembinaan akhlak dalam kalangan dia punya rakyat dia dulu daripada kecil. Dia tangkap yang kecil ya. Dia bagi kuat dulu, barulah dia bangunkan negara. Maksudnya macam tu. Maksudnya sekolah rendah ni diorang banyak tekankan subjek-subjek yang berkaitan dengan moral. Ya, hampir semua subjek. Dan saya dipahamkan sekolah rendah ya bermula jam 8 lebih, akan balik pukul 3 petang. Jadi sepanjang tu mereka belajar macam kita juga. Cuma mereka tidak fokuskan kepada peperiksaan. Peperiksaan tu selepas umur 10 tahun. Maknanya kalau di Malaysia ni darjah 4 10 tahun. Lebih kurang macam itulah. Rasanya kita pun dah buat kan darjah 1, 2, 3 hanya base pada tu, yes. Okey. Lepas tu yang saya nampak tadi saya cakapkan pembinaan moral, dan mereka di sekolah rendah ni mengajar terutamanya darjah 1, darjah 2 banyak mengajar benda-benda asas kehidupan. Contoh penyediaan makanan. Nanti dekat sekolah Jepun dia tak ada kantin ya. Dia tak ada kantin, dia ada tempat masak dia. Makanan semua dimasak oleh ada tukang masak khas. Bila waktu makan, cikgu akan assignkan anak-anak murid ni bergilir-gilir untuk serve makanan. Dilatih. Maknanya dilatih macam mana the real life. That's why bila dia balik jadi dia kan tak bawa duit lah pergi sekolah ya? Tak silap saya mereka bayar bulanan je macam yuran untuk makanan lah. Makanan. Lepas tu mereka setiap hari mereka ada masa untuk membersihkan kawasan kelas bersama cikgu, dan kalau tak silap saya hampir tak ada cleaner di sekolah Jepun. Sekolah rendah. Sebab siapa cleanernya? Adalah pelajar dan cikgu-cikgu sendiri. Boleh nampak kat sini ya? Nampak ni. Mereka menjadikan proses membersih ni satu panggil proses soji. Mereka menganggap proses soji ni benda yang menyeronokkan. Jom kita bersihkan kelas. Jom. Jadi macam satu benda yang happy, yang seronok lah. Okey, kemudian di sekolah rendah Jepun ni, mereka hampir semua sekolah ada swimming pool. Di mana menekankan kemahiran berenang. Hampir semua ada ya. Dan kemudian muzik pun ada. Muzik, sukan. Maknanya mereka lebih kepada benda-benda yang real life, macam mana nak menjalani kehidupan dan sebagainya. Maksudnya asas dulu, pembinaan asas untuk sekolah menengah. Dan satu lagi, di sekolah rendah majoriti tak ada uniform. Mereka hanya pakai beg yang lebih kurang sama, beg yang sama je lah. Tapi uniform tak ada, bebas pakaian. Mungkin sebab 4 musim ke, saya tak pastilah. Tapi kalau di sekolah menengah, mereka ada uniform lah. Ya, itu sistem persekolahannya. Untuk cikgu-cikgu saya rasa tak pastilah, tapi saya rasa mungkin kurang stres kot, wallahu alam. Sebab saya tengok aktiviti mereka banyak aktiviti hands on. Aktiviti apa? Sebab masa saya pergi ke sekolah Jepun, saya ajar pasal Malaysia 1 hari ya. Saya tengok cikgu-cikgu banyak enjoy. Cuma cikgu-cikgu Jepun ni ya, dia balik sekolah lewat. Dia tak ada macam pancua pukul 3, pukul 2, tak ada. Dia biasanya lewat. Okey, dia biasa lewat sikit sebab mereka tak suka bawa kerja ke rumah. Mereka akan habiskan semua kerja di sekolah ya. Mereka akan cuba siapkan semua sekali di sekolah lah. Okey, lepas tu ikut musim lah. Kalau musim sejuk, kadang-kadang waktu siang dia cepat pendek kan. Pukul 4 dah malam sebagainya. Macam itulah yang saya nampak di sekolah Jepun. Okey, lagi apa doktor ya? Yang saya nampak tu lah dari segi pengurusan sekolah. Dari segi mata pelajaran yang diajar selain daripada muzik, ada juga. Ada memasak tadi, ada memasak.
bahasa Jepun memang ada, bahasa Jepun Bahasa wajib lah. Jepun. Okey, matematik sains ada tapi sekolah rendah dia tak berapa tekan sangat. Jadi 1 je 2 tak berapa sangat. Dia ada, dia mungkin ambil secara yang ringan-ringan. Sebab tu kalau pergi sekolah menengah Jepun, kadang-kadang mereka baru belajar benda yang kita dah belajar di sekolah rendah kan. Jadi tapi saya pelik juga macam mana pencapaian math sains dia power kan. Padahal dia punya pembelajaran dia kira macam tak adalah ni, saya rasa hebat lagi Malaysia kan. Tapi tak tahulah macam mana mereka buat. Mungkin dari segi itulah mereka punya percaturan dari segi akademik dan sebagainya. Subjek lain dia belajar doktor macam subjek jadi sebab saya lihat daripada penceritaan Sare, kita nampak ya, saya pun lihat pencapaian di segi teams ya, di segi kemahiran berfikir tahap tinggi dan juga problem solving di Jepun ini cukup tinggi. Saya melihat daripada penceritaan itu saya nampak because murid-murid Jepun ni banyak dilibatkan dengan aktiviti. Aktiviti masak, muzik, berenang. Bila aktiviti ni dia akan melibatkan banyak soft skills terlibat. Maknanya kalau nak masak dia kena berfikir. Ya. Bila dia muzik dia akan ada ransangan otak kiri, otak kanan. Sebab saya semua anak-anak saya hantar kelas muzik sebenarnya untuk balance berasa otak kiri dan otak kanan. Bila dia main muzik dengan kaki pun bergerak kan. Begitu juga dengan berenang. Sebab kalau kita tengok swimmers kita Malaysian swimmers, kalau kita tengok orang yang berenang ni memang result dia peperiksaan cukup bagus. Jadi saya tengok sangat bijaklah apabila pendidikan di Jepun ini sangat mementingkan hands-on activity yang melibatkan aktiviti dan juga sukan seperti renang, sebab inilah perkara-perkara yang akan merangsang kepada otak yang cerdik. Jadi ini benda saya yang setuju dengan doktor. Saya setuju dengan doktor, selain pada renang apa semua, mereka masukkan yang nilai moral tadi tu. Hormat, menghormati apa yang diajar, bila jumpa cikgu tunduk dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya tambah sikit. Dan pendidikan tu sebenarnya datang daripada rumah. Contoh tadi saya katakan sampah kena separate kan. Lori sampah tak akan kutip kalau tak ambil kan. Ada masa-masanya saya tengok yang saya perhatikan dekat video mak ayah dia kadang-kadang bawa anak dia ke depan untuk ucapkan terima kasih kepada pakcik lori. Sebab tolong ambil sampah tu. Maknanya dia ajar budaya hormat. Kan? Maknanya melihat pakcik lori tu maknanya berterima kasih, menghargai. Sebab orang-orang yang kerja 3D 3D, dirty, dangerous, difficult. Ini sebenarnya gajinya lebih besar pada seorang yang profesional. Dipanggil macam jurutera kebersihan pakaian. Jadi kan ada budaya respect. Maknanya bila nampak pakcik lori yang bawa lori sampah tu kan, dalam kepala, dalam minda mereka memang ditanamkan rasa hormat. Sebab kalau kita tak dapat pertolongan daripada lori sampah tu, maka kita akan berhadapan dengan tindakan undang-undang. yang lori sampah tu dia panggil jurutera kebersihan. Kalau tak silap dia panggil jurutera kebersihan sebab dia adalah kategori kerja yang dipanggil 3D, dirty, difficult, dangerous. Kat Jepun menguruskan mayat pun dipanggil satu kerja profesional doktor, jangan main-main. Jadi banyak benda lah kat situ yang kita nampak. Maksudnya pendidikan tu yang saya nampak dia bermula pada rumah. Mak ayah kat rumah didik anak-anak aspek kebersihan, soji hujung minggu bersama-sama. Lepas tu benda ni kat rumah dah mantap, insya-Allah. Pergi sekolah pula sambut. Bukannya dia mengharapkan sekolah yang mendidik, tapi bagi saya lah dia bermula pada didikan mak ayah kat rumah. Jadi didikan mak ayah kat rumah, kat sekolah teruskan. Bukannya mak ayah ni, bagi saya, bukan mak ayah Jepun ni mengharap sekolah segala-galanya, tapi mereka bermula pada rumah. Sebab pendidikan tu bermula pada rumah. Dan satu lagi, saya pernah buang sampah waktu malam, jiran rumah saya tegur. Dia cakap elok-elok lah, dia kata tak boleh buang pagi besok. Sebab nanti burung gagak kacau apa semua. Bermakna mereka ni terlalu patuh undang-undang kat situ kan. Satu lagi, Jepun ni dia malam dia sepi Macam kita kadang-kadang pukul 10 baru tidur kan, pukul 11 kadang-kadang mall. Kat Jepun ni hampir semua kedai akan berakhir pukul 8 malam. 8-9 malam. Jadi bila pukul 9 tu dah sepi lah. Rumah Jepun ni lampu pun kecil kan. Macam kita lalu kat perkuburan. Senyap je apa semua kan. Itulah yang saya nampak budaya Jepun ni hebat lah. Didikan dia orang suruh tidur awal kan. Mana boleh rumah. Satu lagi doktor cakap tadi teams tinggi kan. Selain pada faktor pendedahan muzik, renang, aktiviti di sekolah. Satu lagi aspek pemakanan. Pemakanannya sebab orang Jepun ni dia banyak makan. Sebab saya berani bercakap sebab saya ada keluarga angkat di Tochigi. Sampai sekarang saya berhubung baik dengan mak angkat saya dan saya pernah duduk rumah dia banyak kali. Memang dia orang banyak makan ikan dengan sayur dan makanan mereka banyak makanan yang rebus-rebus.
Mereka makan waktu pagi. Dan satu lagi budaya yang bagi cergas doktor, saya rasa salah satu faktor sebab kita nak mengkaji macam mana perubahan yang tadi, pencapaian tim sebagainya. Mungkin satu lagi saya pada faktor makanan, faktor mandi onsen, mandi ofuro. Orang Jepun ni hampir di setiap rumah Jepun ni ada apa tu kata doktor? Ada ofuro apa ya? Bathtub. Ni apa? Bathtub Air panas. tu, apa tu? Air panas. Dia mesti hampir setiap hari orang Jepun akan mandi ofuro, dipanggil ofuro ya, akan mandi ofuro pada lewat petang. Bermula pukul 6 petang sehingga pukul 9 malam. Mereka bergilir-gilir. Contohlah, kalau rumah saya ada 7 beranak, biasanya anak-anak mandi dulu seorang, mandi. Dia mandi bersih-bersih baru berendam. Berendam paling kurang 20 minit. Air panasnya suhu 40. Lepas tu bangun, dia tutup, dia tak buang air tu ya, recycle. Adik-beradik lain pakai, last sekali ibu. Ibu adalah last sekali, ibu akan bersihkan. Hampir setiap hari. Sebab saya pernah amalkan kat Jepun, saya selalu berendam air panas juga. Tak selalu tapi memang kerap jugalah dengan rumah angkat. Saya nampak kualiti kita lepas kita masuk dalam air panas berendam tu doktor, kita dah kerja penat-penat macam doktor kan, bagi talk sana sini, penat apa semua. Bila berendam air panas tu, Masya Allah, lepas kita dah selesai, kita pakai baju nak tidur tu, kualiti tidur kita memang sangat-sangat bagus. Sebab tu orang Jepun dia boleh tidur walaupun sekejap, dia esok pagi pukul 4 bangun, dia cergas lagi. Saya rasa mungkin salah satunya adalah faktor mandi onsen daripada faktor makanan. Ya, itu yang saya negara-negara maju dia memang ada bathtub. Kalau kita belajar fizik pun ada ada siapa tu? Tapi kan doktor, kalau ke budaya kita, saya rasa dalam budaya Melayu pun ada mandi air panas ni kan, tak silap saya lah. Sebab di Jepun, walaupun negara sejuk, musim panas pun mereka mandi air panas. Maksudnya, dalam budaya kita kan ada masa kita kecil-kecil kan, dulu sejuk, kita selalu mandi air panas. Kan? Kalau kita amalkan, saya rasa elok juga berendam air panas ni, tapi tak adalah panas yang sampai melecur. Suhu dalam... Okey, sebab ada banyak perkara sebenarnya yang kita boleh bawa masuk ke dalam kita punya nak bantu ya, macam mana kita nak upgrade kita punya student ya, untuk perform lah macam negara-negara Jepun. Sebab kita tengok Jepun, Korea antara dua negara yang di segi quality educationnya sangat tinggi, dan Finland ya, Shanghai, Finland, Korea, Jepun, ini semua antara negara yang hebat di segi pencapaian, problem solving, high order thinking ya, dalam dalam pencapaian SIM dan PISA lah. Kalau kita tengok, saya sangat tertarik tadi bila saya mengatakan tentang pemakanan, sebab kajian anda mengatakan ya bahawa dia banyak makan ikan kan, sebab itu adalah protein. Kalau kita tengok dia dalam, boleh google ini food affect mood, di mana protein ni sebenarnya enhances alertness and focus. Kalau you nampak memang orang Jepun dia sangat fokus dan alert. Sebab kita di Malaysia ni, kita sebab culture kita banyak makan nasi, itu karbo. Sebenarnya karbo ni enhances mood malas. Kalau kita tengok, kita makan nasi pukul 12, pukul 1 kita rasa apa? Ataupun kita makan nasi pukul 1.30, nanti kelas pukul 2 macam mana? Kita akan ngantuk. Sebab karbo tu akan promote laziness. Rasa lemau. Protein itu saya pernah buat kajian di mana anak saya dulu mengantuk masih kat sekolah asrama penuh. Saya hanya tukar breakfast je. Saya tukar kepada protein dan dia telah saya buat kajian tindakan dan telah solve the problem. Dia akan kalau minum protein waktu pagi, breakfast seperti orang Jepun, dia akan enhances alertness and focus, dia boleh perform kat sekolah tu. Cikgu ajar dia boleh fokus dan boleh alert. Kalau kita makan nasi lemak pagi kan, tambah pula minum air coklat ke Milo ke, pukul 8 cikgu mengajar matematik, kat situ lah lalabai, sebab karbo tu promote laziness. Itu perkara yang kita rasa, saya kata bagus kita belajar daripada Jepun ya. Tadi kita dah tengok kan, masa begitu, sebenarnya kita ada 5 minit je lagi ni. Kita lupa pula nak tengok kita punya leka, kita sembang berdua, jadi kita tengok dulu. Sebelum tu saya nak kongsi. Sebelum tu saya nak kongsi sikit je, seminit je. Satu lagi, bento kan, saya sebut bento tadi, maknanya mak anak-anak ni dia akan siapkan makanan yang dimasuk dalam bekal. Kita panggil bekal kot kat sini, bento, untuk dibawa pergi sekolah. Bukan setakat bento saja biasa-biasa. Kita kalau sidukkan nasi, anak-anak kita masuk nasi goreng, kita masukkan nasi goreng, letak ayam kan. Jepun tak ada. Budaya dia bukanlah satu peraturan, tapi dah menjadi budaya dia. Bento tu, bekal tu mesti dihias.
Mesti Oh, dihias. Doktor pernah tengok tak? Bentuk supaya anak dia lebih minat nak ke sekolah. Nanti bila dia buka ramai-ramai dengan kawan dia, ada macam-macam bentuk, tocang lah, apalah, bentuk rabbit, apa semua. Bermakna nak jadi ibu kat Jepun bukan senang ya. Kena ada kemahiran seni. That's why apa yang diajar kat sekolah apa semua tu dia orang apply sampai ke perkahwinan, jadi mak kan. Bukan senang. Jadi mak Jepun ni kena bangun awal sebab majoriti orang Jepun akan masak waktu pagi-pagi untuk suami dia, untuk anak-anak dia bekalan pergi ke kerja. Dan satu lagi doktor, sebelum saya terlupa, masa saya belajar kat universiti ya, saya perhatikan ya, di sana 5 tahun, saya hampir tak nampak budaya lepak. Dan saya tanya kawan Jepun saya tak nampak budaya lepak. Dia kata antara faktornya, orang Jepun yang saya nampak lah, dia sibuk dengan kelab. Daripada sekolah menengah lagi, mereka ada banyak aktiviti kelab. Selepas habis waktu sekolah, termasuk saya universiti, macam-macam kelab dia masuk. Kelab fotografi, kelab tu, kelab ni, aktif sampai hari Sabtu Ahad kadang-kadang. Jadi mereka kat situ lah mereka bercampur, bergaul, apa orang kata, menajamkan lagi minda dan sebagainya. Sebab itulah bila mereka bergaul, mereka berkongsi pendapat dan sebagainya, akhirnya macam doktor cakap tadi, team, science, math, nak pandai satu benda tu bukan terus diasah macam tu. Dia bermula pada sikap kan, bermula pada sikap, pemakanan dan sebagainya. Kelab lah. Tu yang saya nampak lah, dua benda. Okey, itu saja doktor. okey, kita tengok audience kita ni. Ramai ni yang memberi komen-komen tapi tak ada banyak yang tulis nota balik apa yang kita cerita dia dirumuskan oleh kita punya ni lah. Terima kasihlah Mariam Deris, Nora, Indrani, Surida, Anissa, Tunah Nabi, dia kata diamalkan sebenarnya. Yes. Syadni, rindu pula Jepun tengok perkongsian ini. Sebenarnya 3,5 tahun di Chiba kata dia. Doktor, bagi saya lah sebenarnya budaya baik Jepun ni sebenarnya asalnya daripada kita Islam. Asalnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia sebagai satu hikmah yang hilang. Jadi kita dah nampak diamalkan Jepun balik. Jadi kita sewajarnya ambil baliklah budaya yang baik itu. Asalnya kita. Sepatutnya dia yang belajar daripada kita sepatutnya. Sebab benda ni sebenarnya diajar oleh Nabi Muhammad SAW kan. Tapi mungkinlah perubahan zaman dan sebagainya. Jadi wajar kita ambil balik satu ni orang kata satu hikmah yang hilang ni untuk kita masukkan ke dalam, kita mantapkan balik. Kita punya budaya dah cukup sangat bagus. Bagi saya budaya Melayu, Malaysia dah cukup bagus. Cuma kita ambil mana yang baik, kita kuatkan lagi, kita kukuhkan lagi, kita tajamkan lagi. Contoh servis pelanggan macam mana kan? Contoh cara itu yang saya kata. Sebab kita ni dah cukup terbaik juga. Sebab Jepun pun sekarang belajar daripada Malaysia ya. Oleh kerana kejayaan kita dalam COVID-19 pandemik, kita berjaya mengatasi macam mana satu benda yang besar sampaikan dunia tengok Jepun pun belajar macam mana pengurusan pandemik COVID-19 di Malaysia. Pada mana tak semestinya. Okey, daripada Dayung Silumin Lino. Daripada mana ni nama bukan sedap lagi dia kata. Bila lah belajar Malaysia ni boleh ikut budaya macam ni. Okey. Dayung Silumin, okey. Sebenarnya agaknya daripada Sabah lah. Kita kena berusaha lah. Kita sebagai guru kita kena jadi role model lah. Sebab kita nak terapkan kepada murid ni eloknya daripada kita. Jadi saya rasa lah cikgu-cikgu untuk dapatkan kita menjiwai kan amalan-amalan kat Jepun ni, saya sangat syorkan lah selepas mungkin PKP ni, cikgu di luar sana bolehlah buat rombongan pergi Jepun. Kalau dapat boleh. Kan dapat 3-4 hari kat Jepun tu, because you experience it lebih menjiwai. Ini sekadar cerita saja. Tapi cerita daripada Sari tadi pun semangat dah kita punya audience ni kan. Tapi Doktor, saya rasa the best is to go there. Saya and jamin. Experience it yourself. Belum pernah lagi orang pergi Jepun walaupun 3 hari balik merungut macam-macam. Belum pernah lagi saya jumpa. Majority pergi 3 hari, 30 tahun pun tak habis cerita. Semuanya rasa macam tak puas nak pergi lagi. Tak puas. Kena pergi. Dan saya sendiri pun explore, pergi jalan naik cab dia, pergi jalan malam kan, pergi naik train. Saya cuba sendirilah, saya keluar daripada grup dan saya nak alami sendiri supaya senang. Sebab bila saya bagi talk, banyak sebenarnya contohnya macam yang you tunjuk ni kan, Itcon ni kan, this is perfection. Sebab saya mula-mula Itcon ni, saya tanya ramai, apa maksud Itcon, sehingga saya jumpa satu thesis dalam bahasa Inggeris tulis oleh satu Arabic person, orang Arab tapi dalam bahasa Inggeris. Dia kata Itcon ni maksud dia perfection, tapi bila saya tengok contoh perfection ini, Jepun lah yang boleh explain Itcon ini dengan jelas.
Okey. Sebenarnya amalan 6I ni adalah perkataan-perkataan daripada bahasa Arab. Sebab ini Yes. perbincangan saya bersama Dr. Zaila juga. Ni asalnya daripada Dr. Zaila juga. Iaitu itqan, ijtihad, ihsan, ijtima', istiqamah, ikhlas. Bila kami bersatu, kami berbincang, oh rupa-rupanya amalan ni semua bangsa Jepun ni dah ada kat dalam diri dia. Yang saya boleh highlight Dah dua ni, mantap itqan. amalan ni. Mantap. Itqan dengan ijtihad ni, dua amalan ni yang paling diamalkan oleh orang Jepun lah. Okey, itqan maksudnya kesempurnaan. Buat satu benda kena sempurna, kena perfect, kena ni. Ijtihad maksudnya buat satu benda kena bersungguh-sungguh. Isshokenmei kalau bahasa Jepun ni. Lepas tu ihsan ni maknanya berbuat baik. Orang Jepun kan perbuatannya baik, berbuat baik. Ijtima' ni maknanya perhimpunan, perkumpulan ataupun kita panggil mesyuarat, syura, perbincangan. Satu idea mungkin tak berkembang, 2-3 idea bercampur menjadi boom kan. Okey, kemudian istiqamah maksudnya konsisten. Dalam buat satu benda konsisten. Dan last kali ikhlas. Dr. Zaila, apa yang you cakap sebelum ni? Apa tanda-tanda kita ikhlas? Kat situ kan. Inilah yang saya nampak yang budaya Jepun yang betul-betul diorang amalkan. Yang saya nampak itqan dengan ijtihad. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada dua kereta, ya, contoh kereta Honda daripada betul-betul di negara Jepun dengan Honda daripada ni Honda juga daripada contoh Thailand, saya rasa tuan-tuan puan-puan mungkin akan pilih lagi yang daripada Jepun. Sebab kita dah dalam minda kita dah ada mindset yang bahawa lebih berkualiti. Macam itulah maksudnya. Ya. Okey, saya nak tanya, ada lagi ke slide? Ada satu lagi last, cuba tengok. Ada pancar lagi last. Okey. Tu kalau nak order buku ke apa tu? Arigatou gozaimasu. Okey, sudah salin untuk email ya, untuk buku saresensei@gmail. Ada satu lagi soalan ya. Saya tak puas lagi ni walaupun masa dah habis. Okey, boleh dapatkan buku ya. Sila email saya ataupun PM saya pun boleh lah. Saya harga dia RM28. RM28, tapi kalau beli banyak adalah nanti kita bincang-bincang lah insyaAllah. Okey, saya nak tanya satu soalan. Boleh tak Sare beritahu saya, sebab saya yang ini saya tak tahu sangat, tu nak tanya tentang budaya bunuh diri ni. Okey, saya difahamkan di Jepun ya, ada satu hutan yang dibuat untuk orang bunuh diri. Biasanya kalau orang tu macam dia frust ke, dia rasa dia tak dapat tu, ini saya dengar lah, saya tak tengok, tak dapat tunaikan tanggungjawab dia untuk dia sebagai tanggungjawab dia bunuh diri. Boleh cerita sikit tak apa yang you tahu tentang budaya bunuh diri ni? Ni boleh tak usah kita ikut, tapi yang kita bincang ni sebenarnya yang baik. Ada juga benda yang tak baik yang kita nak bincangkan. Boleh cerita tak tentang budaya bunuh diri ni? Boleh. Ni based kepada pengalaman saya, experience saya lah. Saya tak ada nampak orang bunuh diri ke apa semua. Okey, macam ni. Jepun ni ada satu budaya ya. Budaya kalau dia buat sesuatu benda sehabis baik, tak capai, kadang-kadang dia kecewa. Dia boleh kecewa, dia rasa malu sebab dia ada budaya malu. Malu. Cuba tengok kalau dia main game, sukan apa-apa sukan, kalau dia tak mencapai apa, cuba tengok dia menangis. Bersungguh-sungguh dia menangis. Dan ada juga memang ada rekod Jepun antara bunuh diri yang tinggi lah. Tapi sebenarnya kalau tak silap saya, Korea kalau tak silap saya lah. Okey, bunuh diri ni yang kita panggil selalu harakiri. Pernah dengar Harakiri. Hara tu perut, kiri tu potong. Maksudnya dia guna pedang apa, dia dululah. Sekarang tak tahu lagi ada ke tak. Dia cucuk ke perut, dah cucuk tu dia pusingkan harakiri. Yang pasal hutan tadi, bukanlah kerajaan ataupun diwujudkan satu hutan untuk bunuh diri, tak ada macam tu. Orang-orang ni dia orang macam nak bunuh diri, dia pandai pula dia pilih satu tempat khas untuk dia bunuh diri. Macam tu sebenarnya. Bukanlah digazetkan satu tempat, nak bunuh diri pergi sana. Tak ada. Cuma budaya bunuh diri ni memang ada kat Jepun. Saya masa 5 tahun kat Jepun pernah berhadapan, saya tak nampak, tapi bila kita naik kereta api, bila kereta api start lebih kurang apa, dia akan tulis kat situ. Kan? Kemalangan jiwa ke apa. Kita tahulah bunuh diri. Bila bunuh diri nanti kereta api akan start lebih kurang dekat sejam 2 jam. Sebab mereka bunuh diri akan terjun dekat landasan kereta api. Yang mana paling sibuk lah. Memang ada. Tapi yang hutan tu saya pernah dengar, tapi saya tak adalah tahu yang lanjut. Tapi bagi saya bukan disediakan hutan untuk bunuh diri. Memang tempat tu glamour tempat orang bunuh diri lah kat situ. Jadi itulah maksudnya, asasnya adalah budaya. Bila mereka tak boleh buat sesuatu, bila mereka rasa apa, mereka akan kecewa. Yalah tu kan saya kata Jepun ni ada banyak budaya baik, ada juga budaya yang kurang baik. Yang kurang elok tu bagi saya tak berapa, percentage dia rendah. Tapi kita jangan ikutlah. Contohlah budaya Arab. Orang Jepun ni dia bekerja seolah-olah hidup 1000 tahun. Dia sungguh-sungguh, handphone semua letak tepi. Di Jepun tak ada aplikasi, tak ada apps WhatsApp dia tak ada.
Dia tak ada yang chatting-chatting apa saja, tak silap saya ada line saja. Jadi handphone semua letak tepi. Dia kerja sungguh-sungguh. Isyokeme, dia ijtihad, ikon, ikhlas semua ada. Tapi selepas dia balik kerja, dia jumpa kawan-kawan, dia minum dia habiskan masa dengan minum arak, dia mabuk apa semua. Budaya itu saya tak berapa suka lah. Saya pernah join sekali. Saya tak minum, saya temankan dia, saya minum air apa? Air jus apple. Lepas kawan tu dah parai, dah mabuk, saya pula kena papah dia. Saya sekali tu je lah sebab masa tu kita tak tahu budaya dia kan. Sebab tu saya masa dengan isteri kat Jepun dulu, kami elakkan naik kereta api waktu malam. Bukan apa, kadang-kadang bau arak. Yang itulah budaya yang tak elok. Yang pasal tadi yang harakiri kematian tu ada, tapi saya tak tahu secara lanjut lah. Tapi yang setahu saya, hutan tu bukan diwujudkan untuk orang mati bunuh diri, tak. Cuma dia menjadi satu tempat yang glamour lah bila orang nak bunuh diri ke situ. Tapi okey lah dia bunuh diri kat situ kan daripada dia bersepah-sepah. Tu yang maksudnya kenapa dia bunuh diri? Kebanyakan dia kecewa dan mereka ada perasaan malu sebab bila mereka buat satu benda dia bertanggungjawab kan. Bertanggungjawab. Dia tak boleh buat, orang kata you tak boleh buat, you tak qualified ke apa, dia surrender. Sebelum dia merosakkan satu sistem tu, baik dia ni. Kadang-kadang dia malu, dia rasa malu, dia bunuh diri. Tu yang budaya yang kita tak boleh ikut lah. Itulah sebabnya dia tak ada kat situ perlunya ada iman kan. Kan? Tapi rasanya sekarang dah kurang. Kata Samsiah ni, jomlah kita buat plan kutu Jepun katanya. Silakan Jepun ya. Okey. Boleh pergi, Barina Naimat Sari Sanse boleh organize ke sana kata dia. Boleh. Memang boleh saya ya. sebelum ni saya pernah hampir setahun bawa orang pergi Jepun. Okay. Aziza katanya, bual bicara mengenai Jepun sentiasa menarik. Apakah persamaan nilai yang ada di Jepun dan di Malaysia? Itu kita kalau saya ringkasnya, okey, ada banyak je kan. Banyak. Budaya yang sama. Jepun banyak budaya sama, banyak. Kalau kita highlight kan yang tadi yang disebutkan tadi, kita pun dah ke arah tu dah. Kita sekarang ni dari segi aspek kebersihan pun kita dah improve a lot. Kita Malaysia dah bagus. Ya. Kalau budaya kita hormat compare bersama 10 years ago kan. Dari segi hormat. Tadi semua tu kita ada. Cuma kita going to improve. Kita dalam proses, okey. Memang tak boleh lawan lagi lah Jepun ya. Okey, satu lagi doktor. Kalau pergi Jepun jangan risau, tandas dia pun sekarang dah ada air. Tapi bukanlah air yang pipe tu. Dekat dah tak ada air. Semua dah okey sekarang. Satni Hasan katanya pagi-pagi sensei termasuk guru besar akan tunggu di pintu pagar sekolah. Ya, lupa kita dah praktik budaya guru penyayang. Ini kita dah buat ni. Ya, kita dah buat. Kita dah ikut budaya Jepun rupanya. Okay? Tuan-tuan puan-puan boleh tengok YouTube. Ada sekolah-sekolah yang waktu pagi guru besar turun, dia dekat pagar, dia akan datang, dia ucap selamat datang dekat pelajar dia. Siap boleh tepuk tangan lagi. Ada budaya penyayang. Maksudnya dia pun turun padang. Guru besar ya, pengetua turun padang sekali dengan cikgu-cikgu. Jadi enjoy lah kat situ. Jadi saya rasa tajuk yang saya pilih hari ni sangat berjaya lah sebab kita ada 100 lebih ni, 116 orang. Terima kasih banyak yang tak berganjak, tak keluar pun daripada studio ya. Rashidah katanya, disiplin Jepun. Jomlah ikut Dr. Zailah melawat Jepun. Wah, boleh. InsyaAllah. Jom nanti kita doakan mudah-mudahan PKP ni cepat selesai, COVID ni cepat selesai. Kita boleh pergi kita boleh pergi buat kutu untuk trip ke Jepun insyaAllah ya bersama Sare Sensei. Dia memang bawa trip ke Jepun. Jadi rasanya memang seronok lah kita bercakap ni. Banyak perkara yang dapat kita belajar kat Jepun. Kita faham. Saya pun baru faham kenapa Jepun begitu hebat dari segi pencapaian kualiti pendidikan di Jepun. Lihat daripada apa yang Sare cerita tadi, apa yang mereka buat di sekolah dengan banyak aktiviti, dengan memasaknya, dengan muziknya, dengan hands-on-nya. Bila banyak aktiviti, banyak hands-on, maka dengan sendirinya nilai-nilai problem solving, high order thinking akan dibina. Dia maknanya jadi matang. Dipupuk daripada sekolah rendah lagi. Itu sebabnya kita tengok di Malaysia juga muzik ni jangan pandang ringan ya. Pada guru-guru muzik di luar sana, anda mempunyai peranan yang cukup penting dalam muzik pembangunan minda anak-anak kita. Okey? Begitu juga kepada ibu bapa di luar sana, bawalah anak kita berenang. Ini berenang pun saya rasa sangat ditekankan oleh agama kita kan. Sunnah Nabi. Begitu juga dengan memanah kan. Memanah tu dia very precision, ketepatan.
Itu culture yang kita kena manage. Sebenarnya kita banyaklah kita go back kepada agama kita lah. Kita kembali balik kepada fitrah kita dan insya-Allah ya kita boleh bawa kita punya murid-murid kita macam pencapaian pendidikan di Jepun juga. Okey. Ini semua bermula daripada kita lah cikgu. Sebab cikgu ni kita banyak peranan kita penting. Kita kena banyak mengembara. Bila mengembara terhasillah buku Kembara di Bumi Sakura kan. Kembara Bumi Sakura. Mengembara ni sangat penting because this is where we collect knowledge. Cikgu kena pergi mengembara. Collect all the experience. Ini nanti yang kita akan curahkanlah, kita berikan kepada anak-anak murid kita di sekolah. Saya rasa saya ucap terima kasih semualah. Okey. Rashidah, Arjit, Mariama katanya perkongsikan cukup menarik dari Jepun. Thank you doktor, thank you Haji, Nur Fatihah, Aziza, Mahani, Awang Kecil. Malam ni seluruh Malaysia ya ada ya. Johor, Terengganu, okay. Alright, thank you very much everybody. Okay, jadi Saleh, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Last word. Ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi menjadi tetamu saya malam ini. Mungkin your last word silakan. Okay, last word saya ialah apa perkongsian yang baik, ya tak salah kita cuba ikut, kita cuba perkemaskan dalam kita punya budaya. Dua benda sahaja yang sama-sama saya nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan. Dalam kita melakukan sesuatu, kita mengajar, kita mendidik, kita berbisnes, kita menjadi apa-apa sahaja, menjadi ejen takaful ke kita, kita menjadi jurutera ke apa ke, dalam buat satu benda termasuk saya ingatan, dalam membuat benda, kalau boleh dua benda ni kita tekankan, pentingkan. Yang pertama, itqan. Buatlah dengan kesempurnaan, buatlah dengan tekun. Lepas tu yang kedua, ijtihad. Maksudnya bersungguh-sungguh. Sebab dua budaya ni memang ditekankan dalam budaya Jepun lah. Yang itulah bagi saya peringatan untuk lebih pada saya lah. Semoga kita peroleh kejayaan dan sedikit apa yang saya kongsikan malam ni dapat membuka minda kita untuk lagi lebih bersemangat. Kita dah okey, budaya kita dah okey, cuma kita lagi mantapkan. Mana yang kita rasa longgar tu kita ketat-ketatkan. Dan terima kasih pada Dr. Zailah kerana sudi menjemput saya yang rasa kerdil duduk bersama Dr. Jusasi, bukan senang ni. Dia bagi saya tetamu dia setakat ni semua tetamu yang hebat-hebat. Kan saya rasa macam tak sesuai untuk bersama beliau. Tapi terima kasih banyak. Untuk makluman Sare ni pun sedang nak grade dah ni ya. All the best in your PhD journey. InsyaAllah, okay. InsyaAllah doa semua. InsyaAllah. Okay. Itu saja. Terima kasih banyak doktor dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, kepada minasang. Domo arigatou gozaimashita. Ada rezeki nanti kita boleh pergi Jepun. Kita boleh tengok, at least pergi 4 hari. Percayalah cakap saya, belum pernah lagi saya jumpa orang pergi Jepun balik merungut menyesal. Malahan nak pergi lagi insya-Allah. Mengembaralah untuk melihat bumi Allah yang sangat luas insya-Allah. Tapi sebelum tu pergilah umrah dulu ya, pergi haji dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya juga ambil kesempatan di sini jika berlaku sebarang kekilafan antara kami ada tersalah bicara, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan terima kasih kepada especially my followers ya yang tidak jemu-jemu untuk join dalam setiap program saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Okay, Surendran, Bibi. Bibi bukan nak ikut katanya, jangan tinggal aku. InsyaAllah kita plan nanti insyaAllah ya, mudah-mudahan. Okay, Wan Khadijah, thank you katanya. Marina, Aiman, Talacemi, Samsia, oi banyak ni, Habibi. Saya pun minta maaf ya, mana tersalah cakap, minta Rashidah, maaf. Memanah yang terbaik mengajar cara fokus. Saya belajar memanah, seronok katanya. Dr. Aziza, Dr. Zailah berjaya membawa dimensi baru dalam dunia pendidikan dengan bola bicara yang di luar kotak pemikiran biasa. Wah, ini yang saya semangat ni. Terima kasihlah pada Aziza, Anissa Prayat pun kata perkongsian. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi join kita, tak bergerak pun mereka daripada studio ni. Saya ucapkan thank you so much to you. Okay, kita jumpa lagi. Okay, saya pun minta maaf ya. Saya pun minta maaf atas salah cakap dan saya doakan semua murah rezeki, dipermudahkan urusan. Ya, majulah. Amin. Amin. Okay. Jumpa lagi. Alright. Okay, itu tadi perkongsian saya bersama Sare Sensei. Sahabat saya Tuan Haji Saleh bin Wasik. Beliau rakan sekerja di IPG Kampus Raja Melewah telah
sudi untuk berkongsi tentang pengalaman beliau ketika di Jepun. Banyak perkara yang kita boleh belajar, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan tadi boleh kita, apa yang baik yang boleh kita manfaatkan untuk student kita, bolehlah kita applykan bersama-sama ya. Saya jangan lupa saya akan kongsikan SPL KPM, minta register. Saya akan letakkan di komen di ruang komen dan juga di page saya, juga di YouTube. Saya akan masukkan juga. Kalau boleh saya buat sekarang. Okay, kita jumpa lagi ya. Okay, Assalamualaikum.